Baik, sebelum tu cikgu nak tanya sikit, suara cikgu jelas ke tak? Jelas. Baik, terima kasih Anik Syami. Okey, terima kasih Aina Safiah. Baik, jadi hari ini kita akan belajar rumusan. Okey, setakat tahun ini kita baru buat rumusan sebanyak 2 kali. Jadi ini kali ketiga kita buat rumusan. Okey, rumusan ni paling penting sebab dalam kertas 2 SPM rumusan menyumbang markah yang paling banyak. Markahnya ialah 30. Okey. Okey, nampak apa yang saya share dekat skrin? Boleh Boleh you. Okey, baik. Okey, tema pada rumusan kali ini ialah influenza A Okey, influenza A ni adalah sejenis jangkitan virus lah, dia macam sejenis penyakit. Okey, macam biasa rumusan ini kita kena buat 120 patah perkataan Tak, alamak. Ter-off pula. Okey, 120 patah perkataan. Nak lebih boleh. Boleh lah, mungkin lebih 5 ke kan, 125 ke boleh lah. Tapi kalau 126 ke atas tu kita akan potong Okey, dan perkataan tersebut tidak akan dikira. Okey, anda digalakkan supaya menggunakan ayat anda sendiri tanpa mengubah maksud perkataan. Okey. Baik, macam biasa rumusan kita ada 2 bahan. 2 bahan Sekurang-kurangnya ada 2 bahan. Okey, ada juga rumusan yang ada 3 bahan tapi jaranglah kan. Okey Okey, siapa nak baca perenggan pertama? Saya cikgu. Okey, kejap saya tak dengar lah. Cikgu pupukkan mic balik. Ya, siapa? Akil Syami ke? Nurul Hidayah. Siapa nama? Tak dengar? Hidayah cikgu. Hidayah. Nama penuh apa nama penuh? Hidayah. Nur Hidayah. Nurul Hidayah Okey, baik. Boleh baca perenggan yang pertama. Menurut Kementerian Kesihatan Malaysia KKM, penularan jangkitan virus influenza bermusim termasuk influenza A dalam komuniti adalah melalui cecair akibat batuk atau bersin daripada pesakit yang dijangkiti influenza A. Kontak rapat dengan seseorang yang mengidap influenza A mungkin akan memindahkan kontak tersebut kepada titisan cair pernafasan daripada si pesakit. Situasi ini akan berlaku semasa terlibat dalam perbualan dengan si pesakit ataupun berada dalam lingkungan yang berdekatan dengan mengidap influenza A ini. Dalam situasi ini, jangkitan bermula daripada penyebaran udara. Titisan cair pernafasan yang keluar juga berkemungkinan berada di atas permukaan peralatan yang digunakan oleh pesakit tersebut. Oleh sebab itu, apabila kita menyentuh permukaan ini akan menyentuh muka atau hidung kita, peratusan untuk dijangkiti adalah amat tinggi. Perkongsian makanan juga dikenal pasti sebagai penyumbang kepada masalah penyebaran penyakit ini. Okey, terima kasih kepada Nurul Hidayah. Okey, perenggan yang pertama ni dia dah terang tentang apa yang dimasukkan sebagai jangkitan virus influenza A. Okey, dia kata apa? Menurut KKM, jangkitan virus influenza bermusim termaksud
termasuk influenza A dalam komuniti adalah melalui cecair akibat batuk atau bersin daripada pesakit yang dijangkiti influenza A. Kontak rapat dengan seorang yang menghidapi influenza A mungkin akan mendedahkan kontak tersebut kepada titisan cecair pernafasan daripada si pesakit. Okey. Jadi bila cikgu baca saja perenggan yang pertama ni, okey, kita dah boleh nampak dah adanya fokus yang pertama. Kan? Kalau kamu lihat, kalau kamu rajin lah buat latihan rumusan kan, ada setengah rumusan tu, ketika rumusan tu kadang-kadang perenggan pertama ni dia tak akan cerita lagi tentang fokus. Kebanyakan yang macam tu, tapi ada juga perenggan pertama dah ada fokus. Okay. So tu pentingnya kamu kena baca keseluruhan dan kamu kena faham. Baik. So dekat perenggan pertama ni cikgu dapat lihat ada satu fokus. Fokus yang pertama. Siapa boleh jawab? Kesan. Kesan tak ada. Cuba lagi. Kalau kesan tu mesti ada beritahu kesan positif ke, kesan negatif ke, kan? Dia tak ada beritahu kesan. Ada tak dia beritahu apakah kesan penularan virus influenza A? Ada tak? Dia tak beritahu kan? Langkah. Okey, langkah pun tak ada beritahu. Ya Vaishnav, punca. Okey punca. Itu fokus yang pertama, punca. Okey, baik. Okey. Nampak apa yang cikgu share ni? Cikgu tak nampak ni. Okey, sekarang fokus yang pertama kita dah dapat punca. Lengkap tak kalau kita tulis punca saja? Tak boleh. Kita kena letak sekali dengan dia punya tema. Okay, apa tema dia? Punca apa? Punca apa ni? Sudah highlight dah punca apa. Tema tu maknanya apakah topik dia, apa isu dia, tentang apa ni sebenarnya ni? Punca jangkitan virus influenza A. Bagus. Tahniah Nabil. Is Nabil Punca jangkitan virus influenza A. Punca jangkitan virus influenza A. Influenza A huruf besar sebab dia ialah kata nama khas. Punca jangkitan virus pun boleh ataupun punca penyebaran. Banyak jawapan yang kita boleh buat. Punca penyebaran influenza A pun boleh. Ataupun apa lagi? Faktor-faktor pun boleh. Ya, tak ada masalah. Okay. Sekarang kita kena buat apa pula? Kita kena isilah fokus yang pertama dekat petikan. Okay, apa dia punca pertama? Penularan jangkitan virus influenza A.
Okey, cikgu tambahlah punca penularan. Bangkitan virus influenza A. Penularan tu maknanya penyebaran lah. Okey. Apa benda ni? Okey. Okey, apa punca yang pertama? Lihat saja dekat perenggan yang pertama ni. Apa punca merebaknya virus influenza A ni? Melalui cecair akibat batuk atau bersin. Okey, melalui cecair disebabkan batuk ataupun bersin. Okey, yang mana tu? Okey, baik. Sebenarnya isi dekat sini. Sekejap, saya highlight. Kontak rapat dengan seorang yang menghadapi influenza A mungkin akan mendedahkan kontak tersebut kepada titisan cecair pernafasan daripada si pesakit. Okey, maknanya macam ni. Okey, macam mana dia boleh terkena jangkitan? Sebab kontak rapat ni, okey. Kontak tersebut tu maknanya kontak rapat. Kontak rapat ini terkena titisan cecair pernafasan daripada si pesakit. Kontak rapat ni maknanya orang yang rapat dengan pesakit influenza A. Dia kena titisan cair daripada pernafasan pesakit. Kan contohnya macam mana titisan cair tu? Maknanya mungkin dia bersin. Bersin. So cair daripada bersin itu akan terkena kontak rapat. So dia akan mengalami dia akan terkenalah jangkitan virus influenza A. Okey, bagus. Tahniah. Okey, apa pula punca yang kedua? Hingus. Okey, cikgu salin dulu maknanya kontak rapat terkena titisan cecair pernafasan daripada pesakit. Okey Okey, rumusan ni kita jangan salin semua, kita salin sikit-sikit sebab dia punya jumlah perkataan ni terhad. Okey, apa lagi faktor yang kedua? Punca yang kedua, apa lagi? Macam mana jangkitan virus influenza ini boleh merebak? Boleh tersebar? Kongsian makanan. Bagus, perkongsian makanan. Cikgu nampak tadi sebenarnya kat sini. Perkongsian makanan juga dikenal pasti sebagai penyumbang. Nampak tak perkataan penyumbang? Maknanya perkongsian makanan ni merupakan punca utama juga tersebarnya jangkitan virus influenza A. Okey, perkongsian makanan. Okey, bagus. Perkongsian makanan. Okey, pendek saja, tak perlu panjang-panjang kan? Okey. Ada lagi tak dekat perenggan satu ni? Ada. Okey, kat mana?
titisan terjaya pernafasan. Titisan. Oh, okey, tu dah ada dah. Ni cukup dah buat tadi dah. Okey, ni yang pertama. Titisan cecair maknanya kontak rapat terkena titisan cecair pernafasan daripada pesakit. Okey, ada lagi tak? Ada ke tak ada? Ada. Okey, kalau ada kat mana? Semasa terlibat dalam perbualan dengan si pesakit. Okey, kalau itu sebenarnya dia bagi situasi tau, dia bagi contoh. Maknanya dia bagi situasi kalau kita ni berbual dengan pesakit tu, mungkin alio dia terkena kita. Itu punca yang pertama tadi. Jangkitan daripada cecair pernafasan tu. Penyebaran udara, ya sama Nabil. Petikan ini ada format rumus. Okey, yang cikgu ajar ni rumusan format. Okey, sebenarnya yang cikgu tunjuk ni template je. Template. Maknanya macam mana kita nak isi, kita nak kelompokkan, nak kelaskan isi supaya mudah nampak kan. Format dia sama saja, kita kena buat perenggan. Okey, tak ada Tak ada kan? Okey, tak ada, kita teruskan perenggan yang kedua. Okey, siapa nak baca perenggan kedua? Siapa nak baca? Saya baca tak apa ke cikgu? Nama Nurul Tak, Syazahana. Zahana. Okey, boleh. Okey. Tempoh penyebaran virus adalah tinggi selagi pesakit mempunyai gejala penyakit ini. Pada kebiasaannya, pesakit akan menghidapinya sehingga 7 hari daripada tarikh mula gejala penyakit ini dialami. Dalam usaha untuk mencegah penularan wabak influenza, orang ramai dinasihati agar sentiasa menekankan tahap kebersihan diri yang tinggi. Mereka perlu kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Sementara itu, sekiranya seseorang berasa tidak sihat atau mengalami gejala sesama, dinasihati untuk berada di rumah. Mereka perlu berehat dan minum air yang banyak. Jika menggunakan tisu semasa batuk dan sesama, buanglah tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Sekiranya perlu mendapatkan rawatan lanjut ketika gejala bertambah teruk, segeralah berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan. Okey, bagus. Terima kasih. Siapa nama tadi? Zahra? Syazah, cikgu. Syazah. Syazah. Okey, baik. Okey, perenggan kedua ni, adakah masih lagi fokus pertama? Adakah masih lagi fokus yang pertama iaitu punca? Tidak. Tak kan? Okey. Habis tu, fokus yang keberapa? Fokus yang kedua. Okey, bila kamu baca tadi, apa dia fokus dua yang kamu nampak? Ya, bagus Vaishnav. Langkah. Okey Langkah Langkah. Okey, cikgu lupa tadi nak gandakan punca-punca ni. Sebab apa kena gandakan? Sebab ada banyak punca kan? Okey, langkah. Langkah-langkah penularan. Langkah-langkah penularan pula. Alhamdulillah. Okey, langkah-langkah apa kelas? Pencegahan. Langkah-langkah pencegahan apa? Wabak. Wabak ke apa?
Kalau wabak tu Penyakit COVID. influenza. Langkah-langkah pencegahan Penyakit influenza. penyakit ataupun jangkitan influenza A. Kalau selain langkah-langkah, apa lagi yang kamu boleh letak? Kata kunci dia. Cara-cara. Cara-cara. Bagus lagi. Kaedah. Ya. Kaedah. Kaedah pencegahan. Bagus, kaedah. Ada lagi tak? Usaha. Usaha. Okay, So, boleh guna mana-mana kata kunci. Okay, sekarang kita lihat, okay, cara ubah warna lain. Okay, kita lihat apakah dia langkah-langkah ya yang kita lihat dekat perenggan yang kedua. Okay, apa dia langkah-langkah yang pertama? Jumpa tak apa langkah-langkah untuk pencegahan jangkitan influenza A ni? Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Okey. Ya. Orang ramai dinasihati agar sentiasa mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Okay, nampak ni? Macam mana tahu usaha? Macam mana tahu langkah? Sebab kat sini ada dia punya keyword dia. Dalam usaha untuk mencegah penularan wabak influenza. Sebab itulah kita boleh dapat fokus yang kedua. Kan? Usaha-usaha untuk mencegah penularan wabak influenza. Okey. Nak ubah usaha-usaha pun boleh. Ubah tadilah kaedah, cara, langkah dan sebagainya. Okey. Jadi kamu kena ingat, bila kita nak tulis dia punya isi, kena ada subjek. Okey, ini dia. Orang ramai dinasihati agar sentiasa apa tadi? Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Mengekalkan tahap kebersihan diri yang tinggi. Okey. Okay, macam mana kita nak kekalkan tahap kebersihan tu? Apa yang kita kena buat? Apa contoh dia? Mencuci tangan. Bagus, cuci tangan. Apa lagi? Macam mana nak jaga kebersihan? Apa kita kena buat? Cuci tangan lagi. Kita kerap mandi dan sebagainya lah. Itu cara nak jaga kebersihan. Nak kekalkan kita punya tahap kebersihan di paras yang tinggi. Baik, yang kedua apa lagi? Apa dia isi yang kedua pula? Kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Ya, mereka kerap mencuci tangan menggunakan air dan sabun. Okey, itu isi yang kedua lah. Okey. Pastikan kamu jangan tinggalkan subjek dia, mereka. Tak boleh kamu terus tulis kata kerja dia, tak boleh. Kena ada subjek. Mereka perlu kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Dengan menggunakan air dan sabun. Alright. Sekarang kita lihat ada tak lagi isi yang ketiga pula? Ada tak? Ada tak kelas?
Jumpa. Ya Hidayah. Mereka perlu berehat dan minum air yang banyak. Mereka perlu berehat dan meminum air yang banyak. Ya, betul. Mereka perlu berehat dan minum air yang banyak. Mereka perlu berehat dan minum air yang banyak. Sekejap. Okey, baik. Ada lagi tak isi? Sekiranya seorang berasa tidak sihat atau mengalami gejala selsema, dinasihati untuk duduk berada di rumah. Ya, bagus. Ini adalah isi yang kamu tertinggal tadi ya. Maknanya kalau tak sihat duduk rumah saja. Sekiranya seseorang berasa tidak sihat atau mengalami gejala selsema, dinasihati untuk berada di rumah. Ini panjang sangat, kita boleh ringkaskan. Okey, sekiranya seseorang berasa tidak sihat. Jika seseorang tidak sihat pun boleh. Sekiranya seseorang berasa tidak sihat dinasihati untuk berada di rumah. Dinasihati untuk berada di rumah. Okey. Sekarang lihat lagi petikan yang sama. Ada lagi tak isi? Tak ada dah? Dia langkah ni dia lebih kepada tips tau. Apa tips pencegahan? Ada lagi tak? Ya. Ayat last tu cikgu. Ayat last mana ni? Mendapatkan rawatan lanjut ketika gejala bertambah. Ya, sekiranya perlu mendapatkan rawatan lanjut, sekiranya perlu mendapatkan rawatan lanjut ketika gejala bertambah teruk, segeralah berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan. Okey, maknanya sekiranya seseorang tu dah ada macam simptom ataupun gejala-gejala influenza A tu, dia kenalah berjumpa doktor untuk mendapatkan rawatan awal. Itu maksud dia. Okey, so sekiranya gejala bertambah teruk, segeralah berjumpa dengan doktor untuk pemeriksaan. Okey.
Ada lagi ke isi? Sebenarnya ada lah, tapi tak apalah, dah banyak sangat. Dah cukup lah tu. Okay, cukup lah 5 saja. Sebab kita nak 8 isi saja kan? Betul? Kita ada lagi bahan 2. Betul. So tak cukup dah. Tak cukup space lah. Okay, sekarang kita lihat pula bahan yang kedua. Bahan yang kedua. Okay, bahan kedua ni dia bagi grafik. Grafik tu ialah gambar. Ni macam poster lah. Influenza. Tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan apabila batuk atau bersin. Buang tisu dalam tong sampah. Segera cuci tangan dengan air dan sabun. Gunakan penutup mulut dan hidung. Gunakan penutup mulut dan hidung jika anda sakit dan mengalami gejala sesama. Kerap cuci tangan, jaga kebersihan diri sepanjang masa. Dapatkan vaksin influenza bermusim yang ditawarkan oleh fasiliti kesihatan swasta, khususnya bagi golongan berisiko tinggi seperti kanak-kanak, warga tua, wanita mengandung dan mereka yang punya penyakit-penyakit kronik. Okey, kalau kamu lihat dekat bahan grafik ini, ada 3 ke 2 isi yang sama ni. Cuba kita tahu apa dia isi yang sama dengan bahan satu tadi. Ada tak? Kerap cuci tangan. Ya, kerap cuci tangan sama kan? So tak payah tulis dah. Okey, lagi satu ada tak? Ni dia, tutup mulut dengan tisu atau sapu tangan apabila batuk dan bersin. Ada tak begitu kat sini? Tak ada kan? Jika menggunakan tisu semasa batuk dan sesama, buanglah tisu. Ke dalam tong sampah. Yang ini apa dia? Ya, betul. So sama tau. Jadi better tak payah ambil lah yang ni. Kan? So kita ambil 2 saja. Ambil 2 saja. Okey . Jadi kita salin lah. Gunakan penutup mulut dan hidung jika anda sakit dan mengalami gejala selsema. Gunakan penutup mulut dan hidung. Okey. So kita ambil yang kat sini lah. Gunakan penutup mulut dan hidung jika kita sakit dan mengalami gejala selsema. Jika kita sakit dan mengalami gejala selsema. Okey, yang terakhir, okey, tambah kat sini nombor 7. Okey, yang ketujuh apa dia? Okey, dapatkan vaksin influenza. Dapatkan vaksin influenza bermusim. Dapatkan vaksin influenza bermusim. Bermusim. Bagi golongan berisiko tinggi. Bagi golongan berisiko tinggi. Okey. Jadi selesailah tugas kita mencari isi bagi
mencari fokus bagi kedua-dua bahan. Sekarang kita dah boleh membina apa pula? Membina sebuah rumusan yang lengkap. Okey ya. Tak boleh pula. Okey. Senang cerita. Pertama sekali kita kena buat pendahuluan. Kita masukkan saja fokus yang pertama. Copy paste saja. Senang copy paste. Rumusan membincangkan. Inilah ayat rumusan yang kamu kena hafal lah. Rumusan membincangkan apa? Punca-punca penularan jangkitan virus influenza A. Ini fokus yang pertama. Ada ini, dapatlah kamu 1 markah. Right. Okay. Seterusnya, masuk fokus yang kedua. Copy paste saja. Ya, copy paste saja. Okey. Masuk dekat bahagian fokus kedua. Tak boleh tekan pula. Okey. Faham Kalau nak pendekkan pun boleh. Rumusan membincangkan punca-punca penularan jangkitan virus influenza A dan langkah-langkah pencegahannya. Boleh juga. Tak ada masalah. Sebab dia punya, kita panggil keterangan predikat ni sama. Kedua-duanya virus influenza A. Okey Baik, ada saja langkah fokus kedua dapat lagi 1 markah. So, pendahuluan kamu akan dapat 2 markah. Okey, macam 3 pula. Okey, 2 markah. Sekarang kita lihat pula macam mana nak buat isi bagi fokus pertama. Okey, fokus pertama ada berapa tadi? Berapa isi fokus pertama? 2 je. So kita ambil 2 lah. Aduh, tekan pula. Sorry. Okey. So kita ambil lah isi pertama bagi fokus yang pertama. Okey, cikgu ajar pelan-pelan ni supaya faham. Okey, antara fokus 1 dan isi 1. Apa benda ni? Okey. Yang ini kita kena masuk dia punya isi. Okey, antara cikgu ulang balik antara apa ni? Okey, atas tulis apa? Antara punca-punca. Tulis balik Antara punca-punca penularan jangkitan virus
influenza A ialah apa dia? Masukkan isi satu tadi. Ialah kontak rapat terkena titisan cecair pernafasan daripada pesakit. Nampak tak? Kalau kamu perasan kan, selepas kata pemberi ialah adanya kata nama ataupun subjek iaitu kontak rapat. Kontak rapat tu maknanya adalah orang. Ialah subjek, kata nama. Itu peraturan rumusan. Selepas ialah tu mesti ada subjek. Tak boleh kamu letak selepas ialah tu ialah kata kerja. Contohnya macam ni. Antara punca-punca penularan jangkitan virus influenza A ialah terkena titisan. Tak boleh. Sebab terkena itu kata kerja kan. Cikgu ajar lama dah. Lepas ialah ni mesti ada kata nama. Iaitu subjek. Okey, faham Sebab ramai yang buat rumusan ni lepas ialah mesti kata kerja terus. Tak boleh, kena ada subjek. Okey, sekarang kita sambung pula untuk isi yang kedua. Selain itu, gunakan penanda wacana. Okey. Selain itu, perkongsian makanan. Dia tergantung. So, kat sini kita kena tambah sikit dia punya keterangan. Perkongsian makanan merupakan punca jangkitan tersebut. Okey Gitu. Okey, faham? Yang ini pun ada subjek dan predikat. Perkongsian makanan ni ialah subjek. Merupakan punca jangkitan tersebut ialah predikat. Nampak tak? Perkongsian makanan ni ialah kata nama, frasa nama. Merupakan punca jangkitan tersebut ialah frasa kerja. Merupakan ni frasa kerja. Okey, baik. Sekarang kita pergi kepada isi bagi fokus kedua. Okey. Sama juga teknik dia, kita copy balik ayat ini. Kan? Copy dan paste dekat sini. Okey, huruf besar. Langkah-langkah pencegahan jangkitan influenza A ialah, apa dia yang pertama tadi? Nampak? Copy yang ni. Okey. Tahap kebersihan diri yang tinggi. Okey. Lepas itu apa lagi? Masuk pula isi kedua macam biasa. Nampak? Semua ada subjek, semua ada predikat. Itulah yang membezakan markah kamu ni dapat 30 ke ataupun dapat 20 bawah. Sebab kamu tak jaga tata bahasa. Okey, 20 markah tu untuk rumusan bahagian isi, 10 markah tu untuk bahasa. So kalau kamu buat kesalahan yang remeh macam ni, so 10 markah bahasa tu akan habis macam tu je. Okey. Selain itu, orang ramai dinasihati agar sentiasa mengekalkan tahap kebersihan yang tinggi. Sama tadi Kejap. Copy. Oh, yang ni Okey, selain itu mereka perlu kerap mencuci tangan dengan menggunakan air dan sabun. Apa lagi yang ketiga?
Okey, tak cukup space pula ah. Okey. Dan mereka, okey, disebabkan ada kata hubung gabungan dan ni, kita buanglah dia punya subjek dia. Dan perlu berehat. Okey, air dan sabun dan perlu berehat dan minum air yang banyak. Okey. Dekat sini dah ada 3 isi kan? 3, 4, 5, 6, 7, 8. Okey, kita kena ada satu lagi isi ya. Okey, cikgu tambah kat sini. Apa lagi di samping itu? Di samping itu, apa lagi? Okey, kita ambil isi yang keempat. Okey, letak dekat sini. Sekiranya seseorang berasa tidak sihat, dinasihati untuk berada di rumah. Okey. Sekarang kita dah ada berapa isi ni? 4, 5, 6. Okey, lagi 2 isi kita ambil dekat bahan 2. Kita kena sentuh kat kedua-dua bahan. Pastikan seimbang. So setiap bahan sekurang-kurangnya, okey sorry. Setiap bahan ni sekurang-kurangnya ada 2 isi. Okey Okay, nanti cikgu akan betulkan balik lah sebab ni tak complete ni. Dia punya template ni. Okey, apa lagi? Seterusnya. Kita copy balik isi yang isi ni ya. Yang merah ni. Yang merah ni kita ambil daripada bahan 2 iaitu poster tadi. Seterusnya. Gunakan penutup mulut dan hidung jika kita sakit dan mengalami gejala semua. Okey, seterusnya. Akhir sekali. Okey, kat sini kita kena ada subjek. Akhir sekali kita perlu mendapatkan vaksin influenza bermusim. Terutamanya bagi golongan berisiko tinggi. Yang ni pun sama macam ayat arahan. Seterusnya. Okey, yang ni cikgu ubah. Kita perlu menggunakan penutup mulut dan hidung jika kita sakit dan mengalami gejala selsema. Okey, faham tak? Okey, faham Okey. So dah cukuplah 8 isi Right. Okey, untuk kesimpulan. Okey, kesimpulan cikgu akan ajar macam mana. Okey, kesimpulannya. Okey, siapa dia pihak yang terlibat? Semua pihak, remaja, pelajar, ibu bapa, masyarakat, kerajaan atau swasta. Siapa yang terlibat? Semua pihak. Ya, boleh. Semua pihak. Okey, cikgu highlight kat sini je. Kesimpulannya, masyarakat boleh. Semua pihak perlu apa? Okey, kita kena masukkan kata kerja. Perlu apa? Perlu bekerjasama. Kita masukkan tema dia. Bekerjasama untuk apa? Mencegah penularan jangkitan
influenza A. Agar apa? Masukkan ayat harapan. Agar apa? Agar tidak tersebar. Agar tidak tersebar. Idea dah ada betul, tapi kita betulkan ayat. Agar apa? Berkurangnya jangkitan. Kesihatan terjamin. Okey, lagi mudah kan? Pertama, untuk mencegah penularan jangkitan influenza agar kesihatan terjamin. Siapa boleh bagi ayat yang sedap sikit? Cikgu tahu tapi cikgu tak nak bagi jawapan. Boleh? Agar penularan jangkitan influenza A tidak terus meningkat. Boleh juga. Agar jangkitan influenza A tidak akan terus meningkat. Agar negara kita aman dan sejahtera. Agar negara kita bebas dari penularan influenza A. Bagus. Boleh juga. Ataupun tadi boleh juga, agar kesihatan diri kita akan sentiasa terjamin. Ya, mana-mana yang positif, yang logik, kita akan terima. Asalkan ayat kamu betul. Okey ya. Itulah dia cara mudah kita nak membina sebuah rumusan. Okey. Okey, kita ada lagi setengah jam. Ya. Sekarang kita lihat pula yang kedua. Okey, yang kedua ni cikgu nak seorang baca. Kemudian kita akan bincang isi dekat dalam Padlet. Okey ya. Cikgu, saya nak baca. Okey, boleh. Baca 2 perenggan terus. Okey, boleh mulakan pembacaan. Laut meliputi sebahagian besar bumi, iaitu kira-kira 71% permukaan bumi ini dipenuhi dengan air laut. Malaysia dikenali sebagai negara laut kerana dikelilingi air laut. Negara kita bertuah kerana kaya dengan kepelbagaian ekosistem dan biodiversiti marine. Laut bertindak sebagai penyerap karbon dioksida dan pengeluar sumber oksigen yang utama. Dianggarkan sekitar 30% hingga 50% karbon dioksida terhasil daripada aktiviti manusia seperti pembakaran. Karbon dioksida ini akan diserap ke dalam laut melalui fotosintesis yang dijalankan oleh ribuan fitoplankton, sejenis organisma halus yang dikategorikan sebagai tumbuhan laut. Hasil fotosintesis tersebut akan mengeluarkan oksigen untuk kegunaan hidupan di atas muka bumi ini. Okey, bagus. Siapa nama? Mawadah. Mawadah. Okey, terima kasih Mawadah. Okey, cuba nak bincang lagi. Okey, sekarang perenggan yang kedua. Siapa nak teruskan? Cikgu saya. Okey, Kartik ya? Ya, cikgu. Okey, bagus-bagus. Teruskan. Selain itu, laut juga merupakan sistem perhubungan dan jaringan pengangkutan yang sangat penting. Misalnya menjadi tempat laluan pengangkutan kapal dan aktiviti perdagangan. Tambahan pula, laut juga menjadi sumber ekonomi yang penting kepada negara kita. Laut membekalkan sumber protein melalui aktiviti perikanan dan makanan laut yang mendapat permintaan tinggi di seluruh negara.
Di samping itu, laut juga menjadi tumpuan ramai orang untuk aktiviti pelancongan seperti menyelam dan berkayal di pulau dan pesisiran pantai. Sumber galian bumi seperti minyak dan gas juga dijumpai di dasar laut. Oleh itu, laut memberikan banyak manfaat dalam kehidupan seharian kita. Okey, terima kasih Kartik. Okey, perenggan yang terakhir. Saya cikgu Okey, nama Anik Syahmi. Alif Syami. Okey, first time dengar suara Alif Syami. Okey. Walau bagaimanapun kita hendaklah menghargai dan memelihara laut supaya sentiasa bersih dan bebas daripada sebarang pencemaran serta aktiviti dan pembangunan yang tinggi terkawal. Pihak berkuasa seharusnya mengambil tindakan undang-undang kepada pesalah yang cuba mencemarkan dan memusnahkan kehidupan laut. Bukan itu saja, penyelidikan dan pembangunan terhadap kehidupan laut perlu diperkasakan sebaik-baiknya oleh pelbagai pihak. Alternatif yang boleh dilakukan untuk membuka mata masyarakat tentang isu ini adalah dengan melaksanakan kempen kesedaran memelihara laut secara konsisten oleh pihak kerajaan maupun badan bukan kerajaan NGO melalui media massa. Oleh itu menjadi tanggungjawab kita bersama untuk memastikan laut sentiasa dipelihara daripada tercemar dan menjejaskan kehidupan seharian manusia. Okey, terima kasih Alif Syahmi. Okey, kejap saya tengok bahan kedua. Kita panjang sangat. Okey, baik. Sekarang saya nak semua respon fokus pertama dahulu. Okey. Jangan respon kat sini, respon kat Padlet. Setting pula. Okey, semua boleh respon kat Google Meet. Google Meet pula. Padlet ah. Okey. Cara jawab macam ni kelas. Okey, yang pertama tulis kat situ fokus 1. Apa dia? Kemudian tulislah isi masing-masing. 1, 2, 3, 4, 5. Contohlah macam tu. Okey faham macam ni. Tulislah semua. Okey, lupa. Okey, ni dia. Tulis semua fokus yang ada. Bagi fokus satu saja. Maknanya apa dia isi-isi bagi fokus yang pertama. Kalau ada soalan boleh tanya cikgu. Mungkin kamu ragu-ragu ke?
Okey, ada yang respon ke? Okey, baik. Tunggu. Okey, Nurul Hidayah. Isi kamu tu betul, tapi apa dia punya fokus dia? Tentang apa? Okay, buat ikut format yang cikgu bagi Apa dia fokus satu, tentang apa? Kan? Faktor ke, kesan ke, langkah ke, kepentingan ke, kebaikan ke dan sebagainya. And then tulis dia punya isi dia. Okay, ikut template yang cikgu bagi tu. Fokus satu apa dia? Okay, apa isi dia?
Okey, Adelina, kebaikan. Negara kita bertuah kerana kaya dengan kepelbagaian ekosistem dan biodiversity marine. Okey. Dia bukan kebaikan tau, dia hampirlah bukan kebaikan. Cuba lagi. Pergi fokus bukan kebaikan tu. Okay, tak apa, kita tunggu sampai 9.20. Rashdan, kepentingan laut dalam negara. Okey, fokus betul kepentingan tapi tema salah. Kepentingan apa? Kepentingan laut bukan untuk negara. Laut tu untuk siapa? Kepentingan laut kepada siapa? Ya, Rashdan, manusia. Edit balik. Kepentingan laut kepada manusia. Edit. Okey, tak apa ya. Cuba nak bincang kejap. Okay, ni dia. Apa yang Rashdan buat jadi betul. Kepentingan laut kepada manusia. Okey, perenggan pertama ni kelas. Ini tak ada isi sebenarnya ni. Tak ada isi. Ini hanya pendahuluan saja. Tak ada isi. So, yang bagi jawapan negara kita bertuah kerana kaya dengan kepelbagaian bio ada macam iklan TV. Bukan. Salah. Okey. Faedah-faedah laut terhadap bumi dan manusia. Okey. Tepat juga. Faedah-faedah laut. Tapi yang sesuai kita ambil kepentingan lah. Kepentingan. Apa kepentingan laut kepada manusia dan bumi? Ataupun kepada manusia dan hidupan. Okey, yang pertama, laut bertindak sebagai penyerap karbon dioksida. Okey, tengok jawapan kawan kamu ni. Ni betul. Laut bertindak sebagai penyerap karbon dioksida dan pengeluar oksigen yang utama. Okey. Laut juga merupakan sistem perhubungan dan jaringan yang pengangkutan yang penting. Betul. Laut menjadi sumber ekonomi yang penting. Betul. Laut membekalkan sumber protein melalui aktiviti perikanan. Okey, siapa yang buat ni? Siapa yang buat ni? Betul ni. Cuba ini salah. Kepentingan laut. Kepentingan laut terhadap kepada manusia saja. Kepada manusia. Siapa yang buat ni? Nabil. Okey, bagus Nabil. Betul. Okey, kalau kamu lihat sebenarnya isi bagi fokus yang pertama ni bukan ada 4 tau, ada banyak. Semua ada 7. Ya, semua ada 7. Okey, cikgu highlight satu-satu. Okey. Okey, yang pertama, laut bertindak sebagai penyerap karbon dioksida.
Itu yang pertama. Yang kedua, pengeluar sumber oksigen. Yang ketiga apa dia? Ini tak ada, ini semua huraian dia. Laut juga merupakan sistem perhubungan dan jaringan pengangkutan yang sangat penting. Okey, misalnya tak payah, misalnya nak nampak sangat contoh. Misalnya, contohnya seperti itu semua contoh. Huraian tak payah tulis. Okey, nampak tambahan pula dia gunakan penanda wacana. Maknanya itu ialah isi yang lain. Laut juga menjadi sumber ekonomi yang penting kepada negara kita. Okay, nampak? Ini isi yang berapa ni? 1, 2, 3, 4. Yang kelima, laut mengekalkan sumber protein melalui aktiviti perikanan dan makanan laut. Okay, tak ada, tak ada. Yang ini tak ada. Jap. Okay, apa lagi? Dia sampai itu laut juga menjadi tumpuan orang ramai untuk aktiviti pelancongan. Tak payah tambah menyelam berkayak. Itu contoh. Contoh tak payah tambah. Okay, apa lagi? Laut juga membekalkan apa? Sumber galian bumi. Tak payah tulis seperti minyak dan gas. Contoh tak payah. Okay, nampak? Dia bagi kesimpulan. Oleh itu, laut memberikan banyak manfaat. Nampak? Dekat sini dia bagi satu key point dah. Manfaat. Apakah maksud manfaat? Okey, siapa boleh? Kebaikan. Bagus. Manfaat ialah kebaikan. Kebaikan ataupun kepentingan. Kepentingan. Boleh buat manfaat laut kepada manusia. Kepentingan laut kepada manusia. Aku silap ni. Kepentingan laut kepada manusia, manfaat ataupun kebaikan lah. Okay, sekejap. Okay, so ada 6 atau 7 isi semuanya. Right. Dekat sini perenggan pertama tak ada fokus. Okay, itu baru fokus pertama. Fokus kedua apa dia? Apa fokus kedua? Okay. Okay, terima kasih yang respon ni. Cik tanya sebelum kelas kita habis ni, apa fokus kedua? Bila adanya kita panggil sebagai kata hubung ni, walau bagaimanapun maknanya dia dah masuk fokus yang lain. Dia macam ada unsur-unsur kontra. Pertentangan maklumat. Cara-cara. Ya, betul. Cara-cara ataupun usaha-usaha. Usaha-usaha apa ni? Usaha-usaha apa? Usaha-usaha untuk apa? Untuk menghargai dan memelihara laut. Untuk menghargai dan memelihara laut. Betul. Usaha-usaha untuk menghargai atau memelihara laut. Dah, titik. Bagus. Siapa tu Mawadah? Ya, saya cikgu. Okay. Apa usaha pertama? Okay, kita bincang kat sini lah sebelum habis. Apa usaha pertama? Bila kita sembang pasal usaha ni macam-macam pihak terlibat. Pihak kerajaan, pihak berkuasa, ibu bapa ke, masyarakat dan sebagainya. Apa usaha pertama? Apa cara pertama untuk kita memelihara laut? Siapa yang terlibat? Badan bukan kerajaan. Dia tak kisah badan bukan kerajaan boleh, pihak kerajaan, pihak swasta dan sebagainya. Okay, mana dia?
kat sini. Pihak, okey, jap, cuba baca komen lah. Ya, betul Pihak berkuasa seharusnya mengambil tindakan undang-undang kepada pesalah yang cuba mencemarkan dan memusnahkan kehidupan laut. Okey, apa lagi? Bukan itu saja, nampak? Bila ada penanda wacana ni maknanya isi yang kedua. Penyelidikan dan pembangunan R&D terhadap laut ini perlu diperkasakan sebaik-baiknya oleh pelbagai pihak. Okey, apa lagi? Apa lagi? Badan bukan kerajaan, NGO. Okey, melaksanakan kempen kesedaran memelihara laut secara konsisten oleh pihak kerajaan ataupun NGO. Nampak? Ada 3 isi bagi fokus kedua, iaitu usaha. Alright. Okey, bagi bahagian kedua pula yang cikgu lihat kat sini, semuanya tentang apa ni? Sama juga tentang usaha-usaha. Maknanya anda mestilah tidak membuang sampah ke dalam laut. Apa lagi? Memberikan sokongan kewangan atau tenaga, iaitu menjadi sukarelawan. Okey. So itu so yang bahan 2 ni ialah fokus kedua, iaitu usaha. Okey, baik. Jadi kalau kamu nak buat rumusan nanti, kena pandai-pandai bahagikan. Okey, sebagai contoh kan, fokus pertama ni ada 7 isi kan? So ambil 4 saja isi bagi fokus pertama, iaitu kepentingan. Okey, dekat bahagian yang sama juga dia ada usaha. Ada 3 kan? Ambil 2 saja. Okey, dah ada 2 usaha. Lagi 2 kat mana? Dekat bahan 2. Ambil 2. So total adalah 8. Okey. Baik. So tepat pada jam 9.30. Jadi itu saja perkongsian ilmu pada hari ini. Jadi insya-Allah kita jumpa pada minggu hadapan. Okay, terima kasih semua dah boleh live Zoom. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama-sama. Terima kasih cikgu. Terima kasih cikgu. Sama.